TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Aiman Sufian, akan menemani anda dalam subjek sains pada hari ini. Kita nak belajar berkaitan dengan genetik. Tapi sebelum tu, kekalkan penjarakan fizikal. Kalau nak bercakap, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, jom kita kenal dengan guru kita terlebih dahulu. Kita saksikan profil. Alright, kita bersama dengan Cikgu Raimi. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Cikgu dari SMK Durian Tunggal Melaka? Betul, saya daripada SMK Durian Tunggal Melaka, Aiman. Oh, memang setiap pokok tak ada tunggal je durian. Memang Cikgu? istimewanya kita hanya ada satu sahaja. Tapi musim durian, Cikgu, jangan lupa jemput saya nanti, Cikgu. Pasti saya akan jemput Aiman. Kita datang ke sana. Baik, Cikgu, InsyaAllah. sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Cikgu? Betul, itu Silakan. sebaiknya. Okey, Cikgu. Kita kena Cikgu guna. tinggal di Melaka, Cikgu? Saya memang berasal dari Melaka dan Asal daripada mengajar mana? di Melaka, Aiman. Cikgu asal daripada mana, Cikgu? Saya Memang berasal Melaka juga? Melaka juga. Okey, Cikgu, terima Dan kasih alhamdulillah datang. mengajar pun di Melaka juga sehingga hari ini. Oh, berapa tahun dah, Cikgu? Saya mengajar selama 12 tahun dah di SMK Durian Tunggal. Okey, Cikgu. Spesialnya topik kita pada hari ini dalam subjek sains ni adalah berkaitan dengan genetik, Cikgu. Betul, Aiman? Mungkin Cikgu boleh explain sedikit tentang genetik tu, Cikgu. Okey, genetik ini memang ada pada semua benda hidup, tak kira lah manusia ke, haiwan ke, tumbuhan ke, memang kita memerlukan genetik dan ia memang berkait rapat dengan kehidupan kita seharian, Aiman. Dan kita akan minta pelajar kita hari ini sama-sama berkongsi pengetahuan diorang tentang genetik. Okey, Cikgu. Saya dah excited ni nak tahu tentang genetik ni. Betul. Bukan saya je excited, Cikgu. Ya. Murid-murid kita pun dah tak sabar dah nak mempelajari subjek kita pada hari ini, subjek sains berkaitan dengan genetik. Apa kata, Cikgu, kita jemput murid-murid kita masuk ke dalam kelas kita? Jom. Mana murid-murid kita? Ya. Dah bersedia ke belum? Oh, okey. Mereka dengan pakaian raya masing-masing ni, Cikgu. Masih lagi mood raya, Aiman. Baik, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas, apa kata kita berkenalan dengan murid-murid kita terlebih dahulu. Kita nak berkenalan mula sekali dengan Fatin Farhana. Boleh kenalkan diri anda? Okey. Silakan, Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatin Farhana binti Gapar dari SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Fatin. Hai, Abang Aiman. Hai. Meriah nampak tu. Itu tudung raya ke tu, Fatin? Hanya Tudung Raya. Okey, seterusnya kita ada Tinesh Warma. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Tinesh Warma adalah Hakim Murti. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal. Hai, panggil saya Tinesh. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Tinesh paling segak sekali. Dalam ramai-ramai ni dia paling segak hari ni. Ya. Okey, kita nak bersama dengan Ain Alwani. Silakan, Ain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Alwani binti Abdul Karim daripada SMK Durian Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Wani. Okey, terima kasih, Ain. Dan kita seterusnya bersama dengan Lee Sung Yu. Silakan. Onkan mikrofon tu. Dia terlupa nak on mic, okey. Silakan. Cemas mungkin agaknya. Okey. Okey, boleh ke? Okey, selamat sejahtera. Nama saya Lee Song Yu. Saya dari SMK Durian Tunggal. Boleh panggil saya Lee. Okey, Lee. Thank you, Lee. Seterusnya kita bersama dengan Muhammad Zamir bin Matsani. Okey, Zamir. Silakan, Zamir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Zamir bin Matsani. Saya dari SMK Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Zamir. Selamat Raya Abang Aiman. Okey, ni baju raya yang keberapa dah ni? Nampak masih kemas lagi baju raya. Seminggu dia raya. Okey, dah mesti ada 10 set tu. Kita nak bersama yang terakhir bersama dengan Abdul Muttalib bin Abdul Razak. Silakan. Manakah orangnya? Manakah gerangannya? Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam.
Okey, boleh kenalkan diri anda? Razak dari SMK Dua Tunggal Melaka. Boleh panggil saya Talib. Okey, boleh panggil Talib Talib. Nampak dia punya gaya pun macam cikgu juga. Ya, bakal pelapis guru akan datang insya-Allah. Oh, betul cikgu. Baik. Betul. Jadi subjek sains ni antara subjek yang menjadi kegemaran ramai murid-murid kita, especially di rumah cikgu, sebab Betul. dia ada melibatkan aktiviti, melibatkan praktikal dan sebagainya cikgu. Betul, ya. Baik. Mungkin selepas ini cikgu, kita akan terus mempelajari tentang genetik ni. Betul. Kita nak tahu juga genetik badan saya, Betul. genetik badan kawan-kawan kita di Betul. rumah. Ya. Tapi sebelum tu apa kata cikgu, kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya memang minat dalam subjek sains ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera di masa akan datang. Dan saya berharap saya dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam subjek sains ketika SPM nanti. Saya ingin mengucapkan semoga maju jaya kepada seluruh calon-calon SPM tahun 2021. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Saya suka dengan subjek ini kerana dengan mempelajari sains, kita dapat memahami dunia sekeliling dan membantu kita untuk membuat keputusan secara lebih rasional dan juga secara analisis. Saya amat seronok belajar subjek sains dan saya berharap agar mendapat A+ dalam SPM 2021 bagi subjek sains kegemaran saya ini. Saya suka mata pelajaran sains kerana subjek ini bukan sahaja dapat menambah ilmu pengetahuan saya. Saya juga dapat mempelajari pelbagai kepentingan sains yang boleh dikaitkan dengan kehidupan seharian. Selain itu, saya juga dapat melakukan aktiviti yang mencabar minda, terutama apabila melakukan uji kaji yang menarik. Selamat sejahtera. Saya suka dengan subjek ini kerana dari sekolah rendah, sains adalah mata pelajaran kegemaran saya kerana suka buat eksperimen terhadap sesuatu dan terjun untuk dapat keputusan eksperimen itu. Saya semangat dan percayakan akan dapat A+ dalam sains SPM nanti. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kalau tanya saya pun cikgu, saya pun seronok belajar subjek sains ni. Sebab apa cikgu? Yeah. Sebab belajar dengan cikgu Raimi. Gitu. Sebab apa? Cikgu memang cikgu yang cukup berpengalaman dalam bidang ni. Cikgu berapa tahun cikgu? Saya dah 12 tahun. Wow. Dan saya ada yang uniknya, Aiman, saya ada tagline, tak handsome tak apa, yang penting sains A+. Oh, tak handsome tak apa, yang penting sains A+. Betul. Okey, jadi murid-murid kita pun dah tersenyum lebar dah sebut pasal A+ tadi. Adakah murid-murid anda semua dah bersedia? Tunjuk go sikit. Kalau dah bersedia? Okey, mereka dah bersedia dah excited nak belajar ini, Aiman. Excited nak belajar. Jadi cumanya murid-murid kita di rumah tu, cikgu, tertanya-tanya, ada rama-rama pula dekat sebelah tu cikgu. Tapi lepas ni cikgu akan explain Betul, saya akan terangkan apa sebenarnya drama ni. Murid-murid mesti nak tahu. Jadi kita tak sabar dah nak mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek sains iaitu topik genetik. Silakan cikgu. Baiklah, terima kasih Aiman dan kita harapkan pelajar-pelajar daripada SMK Dua Tunggal yang sedang online bersama Seremi ataupun pelajar-pelajar di seluruh Malaysia di hadapan kaca TV untuk kita sama-sama belajar pada hari ini. So hari ini apa yang Seremi akan terangkan ialah berkenaan dengan bab 5 genetik tajuk tingkatan 4 di mana pelajar tahun SPM 2021 boleh gunakan sesi ini untuk ulang kaji bagi persiapan menduduki SPM 2021 dan pelajar
tingkatan 4, 21 boleh digunakan sebagai pembelajaran dari rumah. Tak gitu, Aiman? Betul, cikgu. Okey. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak tahu apa yang terlintas dan apa yang nampak pada skrin ini. Okey, kita minta le pelajar-pelajar dari SMK 22 siapa yang sukarela nak berikan komen apa yang dinampak pada gambar yang pertama ini. Saya nak jawab, Sir. Okey, Zami. Teruskan, Zami. Apa ni? Orang tu pakai sudu ke gapo? X-Men, Sir. X-Men. Zami pernah tengok movie X-Men? Pernah, Sir. Seronok? Seronok. Okey, apa beza antara X-Men dengan manusia-manusia yang lain? Beza dia, X-Men ni genetik dia berlainan yang dikenali sebagai mutant, Sir. Betul, pandailah Zami. Itu menunjukkan telah Terima berlaku kasih, proses Sir. mutasi pada kromosomnya dan orang ini dikenali sebagai mutan. Okey, gambar yang kedua. Siapa nak komen Saya nak jawab boleh, Sir? Okey, silakan Fatin. Apa yang Fatin nampak? Okey. Saya nampak ada seekor cicak yang mana ekor dengan tubuh badan dia tu terputus. Okey, betul. Adakah ekor ni akan bercantum semula atau dia akan menghasilkan ekor yang baru, Fatin? Nah, cicak tersebut akan menghasilkan ekor yang baru. Okey, Fatin tahu tak macam mana ekor baru dia boleh terbentuk? Saya tak tahu. Okey, tak tahu tak apa. Nanti Serimi akan terangkan selepas ini. Gambar yang ketiga, siapa yang boleh komen? Saya, Sir. Okey, Wani. Silakan, Wani. Apa yang Wani nampak pada gambar yang ketiga ini? Gambar ketiga menunjukkan proses pembesaran manusia, Sir. Okey, bagaimana dengan bilangan selnya daripada bayi menjadi sampailah dewasa? Berapa bilangan dia? Bertambah ke berkurang, Wani? Bilangan sel akan bertambah. Okey, betul. Jadi kita tahu kita semakin membesar, bilangan sel kita bertambah, juga ada kaitan dengan kromosom dan juga genetik. Dan gambar yang keempat, siapa yang boleh komen? Saya nak jawab, Sir. Okey, Lee, teruskan Lee. Saya nampak ada 6 orang bayi yang pelbagai ciri. Contohnya ada rambut yang hitam, ada yang rambut yang perang. Okey, betul. Jadi apa yang Lee terangkan itu sebenarnya adalah perbezaan ciri yang kita namakan dia sebagai variasi. Okey, dan semua ini kita akan belajar dalam tajuk genetik. Dan untuk genetik ni, Aiman, perkara yang paling asas yang kita kena tahu ialah kromosom, DNA dan juga gen. Okay? Dan murid-murid kita pun kita tengok berbeza, cikgu. Betul. Dan mereka pun berbeza gen. Ya, mereka berbeza gen dan ini menunjukkan variasi yang berlaku dalam kalangan manusia, Aiman. Okey, cikgu. Boleh kita sama, Aiman? Silakan, cikgu. Okey. Jadi kita nak mempelajari dekat mana itu kromosom, dekat mana DNA dan dekat mana gen sebenarnya. Murid-murid sekalian, kalau kita nak tahu semua benda hidup, tak kiralah manusia, haiwan ataupun tumbuhan, terdiri daripada sel. Benda hidup mengandungi sel. Jadi sel ini mempunyai nukleus. Di dalam nukleusnya, Aiman, kita akan jumpa struktur yang macam rama-rama ni. Okey, macam yang saya bawa ni. Jadi ini kita namakan dia sebagai kromosom. Saya ingat rama-rama, cikgu. Bukan, Aiman. Nama dia ialah kromosom. Kromosom, cikgu. Kromosom, Aiman. Okey. Dia berfungsi untuk apa? Untuk membawa maklumat genetik yang boleh diwariskan daripada generasi ke generasi. Kenapa Aiman handsome macam ni? Sebab Aiman mewarisi genetik daripada ayah dan ibunya. Terima kasih, cikgu. Betul. Okey, sama-sama. Dan di dalam kromosom, kalau kita mendalami lagi, zoom lagi, kita akan jumpa asid deoksiribonukleik ataupun ramai orang lebih kenal perkataan DNA, Aiman. Okey. Dan uniknya DNA ini adalah berbentuknya adalah seperti struktur helix ganda 2. Apa maksud struktur helix ganda 2 ni, Aiman? Iaitu dua struktur yang berpintal. Okey, macam rambut kita pintal kan? Struktur ini kita namakan dia sebagai helix ganda 2. Okey? Hanya pada DNA saja. Dan kalau kita zoom lagi, termasuk lagi dalam, Aiman, dekat dalam DNA kita akan jumpa gen. Okey, kita akan jumpa gen dan kita akan belajar lebih mendalam lagi apa itu kromosom, apa itu DNA dan apa itu gen. Okey, murid-murid boleh tengok slide yang saya sediakan hari ini. Okey, di dalam sel kita ada nukleus. Okey, dalam nukleus kita akan jumpa banyak kromosom. Contohnya manusia ada berapa kromosom, Aiman? Saya rasa ada 2, cikgu. 2? Okey, 2 tambah 44, Aiman. Betul je, Pak Aiman. Nampak tu, Aiman bijak. Kita ada 46 kromosom. Yang penting confident, cikgu. Yang penting confident. Dan setiap kromosom ini, dia terdiri pada asid nukleik dan juga protein. Dan dia akan menjadi satu molekul yang panjang, Aiman. Kita namakan dia sebagai DNA. DNA. Okey, kita namakan dia sebagai DNA. Jadi,
Aiman tengok gambar dia. Okey, sebenarnya kromosom kita adalah berbentuk halus ya Aiman kalau saya boleh tunjukkan lukisan dia Aiman. Okey. 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 Asalnya kromosom kita ialah dalam bentuk berbendang yang sangat halus Aiman. Okey, ni adalah kromosom kita. Kemudian dia akan melakukan proses replikasi Aiman. Replikasi DNA. Jadi dia akan berganda Aiman. Bentuk macam rama-rama ni tapi dia masih lagi kurus Aiman. Oh. Okey. Dan kemudian barulah dia akan bertukar bentuk seperti ini Aiman. Dia akan pendek dan tebal supaya boleh nampak. Okey. Okey, Aiman dah faham tak Aiman? Faham cikgu. Murid-murid faham tak sekarang? Faham. Okey, baguslah. Okey, kemudian kita masuk lagi dekat dalam DNA ini, kita akan jumpa gen Aiman. Gen ni apa? Gen ni adalah unit yang paling kecil yang ada dekat dalam DNA. Okey, dia adalah unit yang paling ringkas dan tersusun pada segmen-segmen yang ada pada DNA. Fungsinya ialah untuk membawa maklumat pewarisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Macam cikgu lebih kepada mak ke lebih kepada ayah? Sebab cikgu petah berbicara. Biasa petah bicara di mak ni. Okey, sebenarnya jawapan Aiman tepat. Ya, cikgu. Jadi memang diwarisi kebolehan tu daripada mak kan. Tapi handsome-nya daripada ayah. Oh, betul. Nampak tak dua ni kan? Okey. Alright Aiman. Seterusnya, kalau murid-murid dah tahu, jom kita buat uji minda. Boleh, tak cikgu. gunalah kalau kita belajar, tapi mereka tak faham apa yang Seremi ajarkan. Okey, siapa sukarela nak jawab? Sir, boleh tak saya cuba jawab? Okey, teenage yang paling handsome dekat sana. Gambar dekat depan ini ialah gambar sel haiwan. Kalau kita tengok dalam sel haiwan, kita akan jumpa satu struktur yang Seremi bulatkan warna merah ini. Teenage, apakah nama struktur tersebut? Di dalam sel kita akan jumpa nukleus. Pandai, Teenage. Kalau kita zoom lagi dekat dalam nukleus Teenage, kita akan jumpa struktur yang macam rama-rama Abang Aiman cakap tadi. Okey, apa nama ini? Itu adalah kromosom. Apa fungsi kromosom, Teenage? Membawa maklumat genetik. Pandai, tepukan untuk Teenage. Wah, very good lah. Adalah handsome berpakai busana India hari ini. Okey, seterusnya, siapa sukarela nak jawab soalan Seremi? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Boleh saya cuba jawab, sir? Okey, Mutalib. Macam kita punya tok sidang kan? Okey, Mutalib tok sidang kita. Kalau kita zoom lagi dekat dalam kromosom ni, kita akan jumpa struktur seperti yang Seremi bulatkan ini. Soalan dia, apakah nama struktur tersebut? Okey, nama struktur tu ialah DNA, sir. Sebab dia berbentuk helix ganda 2. Betul. Pandailah Talib. Kalau kita zoom lagi kat dalam ni. Alright, segmen yang kecil ini Talib. Yang paling halus sekali. Apakah nama struktur tersebut? Okey, sir. Kalau kita zoom lagi, kita akan nampak unit paling kecil dalam pewarisan yang dipanggil sebagai gen. Okey, soalan trik untuk Mutalib. Apa fungsi gen? Fungsi gen ialah membawa maklumat genetik, sir. Betul, pandai. Tepukan untuk Talib. Okey, wah, tahniah Talib. Jadi maknanya apa yang kita belajar hari ini, murid-murid betul-betul faham. Membezakan antara kromosom, DNA ataupun gen. Okey, seterusnya, Aiman, kita boleh tak sambung lagi? Silakan, cikgu. Kita akan tengok lebih spesifik lagi, lebih mendalam berkenaan dengan kromosom. Seperti Aiman cakap tadi, kita ada sebanyak 46 kromosom. Setiap spesies kat dunia ni tak sama. Kuda berbeza, ikan bilis berbeza, pokok berbeza. Tetapi manusia normal kita ada 46 kromosom, Aiman. Daripada 46 kromosom ini, kita boleh kelaskan kepada dua kategori. Satu adalah kromosom autosom dan satu adalah kromosom seks. Okey, kenapa jumlahnya ialah 46, Aiman? Sebab jumlahnya ialah 23 datangnya daripada sperma ayah, 23 daripada ovum ibu. Jumlah 23 tambah 23 berapa, Aiman? 46, cikgu. Yes, lahirlah manusia normal 46. So, kalau kita tengok nombor 1 sampai nombor 2 ialah pasangan, Aiman. Kenapa pasangan? Sebab satu datangnya daripada ibu, satu datangnya daripada ayah. Dan kita namakan pasangan ini adalah kromosom homolog. Homolog maksudnya kromosom yang sama jenis. Okey, yang berpadanan. Jadi, kita ada 44 kromosom
yang dinamakan dia sebagai kromosom autosom. Oh, okey. Ada fungsi dia, Aiman. Apa fungsi kromosom autosom ni? Fungsinya adalah untuk menentukan ciri-ciri yang ada pada individu selain daripada ciri jantina. Okey, contohnya warna rambut, warna mata, warna kulit, lesung pipit. Aiman ada lesung pipit kan? Saya lesung batu je. Lesung Di sini batu. Di sini nampak Okey. tak? Nampak Boleh tumbuk tu, Aiman. Boleh tumbuk je. Alright. Itu ialah ditentukan oleh kromosom autosom. Berbeza pula kalau yang saya bulatkan warna merah ini, Aiman. Oh. Kita ada XY, kita ada XX. Kita namakan dia sebagai kromosom seks. Oh, okey. Apa itu kromosom seks? Dia ialah kromosom sepasang yang menentukan jantina. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi kita ada dua, XX dan juga XY. Saya nak tanya Aiman lah. Lama. Soalan ni jangan susah sangat, cikgu. Saya bagi yang paling susah. Okey, cikgu. Okey, Aiman. Agak-agak Aiman yang XY ke ataupun XX, Sebab saya biasa tengok nombor plate tu dia XY, cikgu. Saya ambil XY, cikgu. XY. Aiman yakin nak kunci jawapan? Saya kunci, cikgu. Kunci. Okey, kita tengok adakah jawapan Aiman betul. Adakah Aiman ialah XY? Jawapannya... Tiding! Ya. Betul! Sebab tu saya masih keras lagi, cikgu. Okey, tepuk untuk Abang Aiman. Okey, jadi terima Abang kasih, Aiman cikgu. masih lagi XY ya? Yakin Masih, cikgu. Okey, betul Aiman. Kalau XY ialah untuk lelaki, kalau XX akan melahirkan seorang perempuan. Itu bezanya, cikgu. Betul. Jadi kalau kita tengok pada kromosom, kalau bentuk tu adalah sama, bermakna dia adalah huruf yang sama. So dia adalah XX. Kalau tengok satu besar, satu kecil, bermakna ialah huruf yang berbeza. So dia adalah XY. Jadi dapatlah anak lelaki. Faham kan, Aiman? Faham, cikgu. Senang tak sains? Senang sains, cikgu. Okey. Alright. Dan seterusnya, Aiman. Okey, sebelum tu tak tanya murid, faham tak faham ni? Kan serimi syok je mengajar, murid tak faham. Betul tak, Aiman? Saya nak tanya sikit. Saya dah agak dah. Mesti ada yang nak tanya soalan. Okey, silakan. Okey. Okey. Sir, apa akan jadi bila kromosom kita tu terlebih ataupun terkurang? Kalau manusia normal 46 kan, Aiman? Betul. Kan? Alamak, soalan Fatin ni betul-betul mencabar sebenarnya. Okey, terima kasih Fatin. Sebenarnya kalau kita berlebihan atau berkurangan kromosom, ia adalah yang diterangkan oleh Zamir pada mula-mula tadi berkenaan dengan X-Men. Kalau orang tu berlebihan kromosom ataupun berkurangan kromosom, orang itu mengalami mutasi kromosom, Aiman. Dan orang itu dikenali sebagai mutant. Okey. Boleh jadi superhero lah, cikgu. Tapi itu dalam movie je, Aiman. Okey, cikgu. Sebenarnya kalau dalam kehidupan seharian kita ada sindrom Down, kita ada sindrom Klinefelter dan juga sindrom Turner. Kesan daripada perubahan bilangan kromosom, iaitu lebih atau kurang daripada 46. Maknanya kalau normal 46. Normal 46. Okey. Talib, nanti kalau tengok tiba-tiba Syahira terbang tu, awak jangan terkejut tau. Sebab dia terlebih tu. Sebab mungkin dia berlebihan kromosom, Aiman. Cikgu. Okey, alright. Baiklah, terima kasih Fatin. Okey, seterusnya kita nak belajar lebih mendalam, Aiman, berkenaan dengan pembahagian sel. Jadi pembahagian sel sebenarnya kita ada dua jenis, iaitu mitosis dan juga meiosis. Okey, Aiman boleh sebut lagi sekali, apa dia? Okey, cikgu. Saya cuba ulang, cikgu. Okey. Mitosis dengan meiosis, cikgu. Okey, pandai. Alright, very good. Okey, baiklah. Jom kita tengok apakah perbezaan antara pembahagian sel secara mitosis dan juga secara meiosis. Okey, yang pertamanya ialah mitosis, dia berlaku pada sel soma. Murid-murid sekalian yang sedang menonton di kaca televisyen sekarang di Didik TV, KPM, apa itu sel soma? Sel soma ialah semua sel yang ada dekat badan kita. Dari hujung rambut sampai hujung kaki, kecuali sel pembiakan. Iaitu kalau mitosis dia berlaku pada sel soma, manakala sel pembiakan akan berlaku proses meiosis. Okey, Aiman? Dia akan proses meiosis. Untuk apa fungsi meiosis ni? Fungsinya ialah untuk menghasilkan gamet ataupun sel pembiakan. Okey, jadi sel pembiakan bagi lelaki, Aiman tahu tak?
Saya tak pastilah, cikgu. Okey, biasa Aiman mesti tahu perkataan ni iaitu sperma. Oh, Pernah dengar sperma? Ya, cikgu. Okey, itu adalah gamit pembiakan bagi lelaki. Manakala ovum ialah gamit pembiakan bagi perempuan. Jadi, ialah hasil daripada proses pembahagian sel secara meiosis. Okey, manakala mitosis yang kedua ialah dia menghasilkan 2 sel anak. Kenapa dia menghasilkan 2 sel anak? Sebab mitosis ini dia membahagi hanya sekali saja. Contohnya saya ada buah temikai, Aiman. Saya belah kepada 2. Dapat berapa bahagian? Dapat 2 bahagian, cikgu. 2 bahagian. Jadi mitosis akan menghasilkan 2 sahaja sel anak. Berbeza dengan meiosis, dia akan membahagi sebanyak 2 kali, Aiman. Dinamakan sebagai meiosis 1 dan juga meiosis 2. Jadi kita bayangkan buah temikai, Aiman. Saya belah sekali meiosis 1 berapa? 2 bahagian. 2. Saya belah lagi sekali yang 2 tu dapat berapa? Jadi 4 bahagian, cikgu. 4. Jadi meiosis akan ada 2 pembahagian sel yang akhirnya akan menghasilkan 4 sel anak. Aiman faham? Faham, cikgu. Okey, bagus, Aiman. Dan yang terakhir sekali untuk mitosis, okey, bilangan kromosom pada sel anak dikekalkan sama. Okey, contohnya kita photostat sahaja. Kita copy paste sahaja, Aiman. Contohnya kalau ada individu tu ada 10 kromosom, dia buat mitosis, anak dia ada 2 kan? Setiap anak tu 10 juga, Aiman. Bilangan kromosom dia adalah sama. Okey, kalau manusia, ujung rambut kita kan, dia buat mitosis. Kita ada 46 kromosom. Rambut yang baru terbentuk tu, Aiman, juga adalah 46. Sebab dia buat secara mitosis ke meiosis, Aiman? Secara mitosis. Pandai, Aiman. Berbeza dengan meiosis, bilangannya kena separuh, Aiman. Kena separuh. Kenapa separuh? Sebab kita nak menghasilkan gamit, iaitu sel pembiakan, sperma dan ovum. Kita nak melahirkan zuriat dan juga anak atau individu yang baru. So jumlahnya kena separuh. Contohnya kalau manusia 46, pada sperma ayah kita ada 23 kromosom. Half, bagi 2. Kalau ovum pun kita bagi 2, 23. So bila sperma dan ovum berlaku proses persenyawaan, jumlahnya akan menghasilkan berapa? 23 tambah 23. Jadi 46, cikgu. Jadilah zygote dan akhirnya menjadi bayi. Jadilah fungsi meiosis untuk menghasilkan gamit ataupun sel pembiakan. Macam kalau kita tengok Zamir, cikgu. Dia ada 46 sel, cikgu. Betul. Betul juga. Pada mana? Sel somanya, Aiman. Sel Tapi somanya. kalau sperma Zamir ada berapa, Aiman? Sperma Zamir 23 je kok. Betul, sebab dia gamit. Betul, dia sel gamit pembiakan. Wah, Aiman tengok baru belajar. Mesti kalau SPM balik mesti dapat A+-nya. Tapi Talib saya tak pasti, cikgu. Talib saya kena fikir balik ni. Dia mungkin lebih sikit sebab saya tengok dia rancak. Bila dia bercakap tu dia rancak sikit, cikgu. Betul. Tadi ni mungkin muskil sikit saya lah. Okey, cikgu. Jadi kita tengok inilah dia kalau kita melihatkan hebatnya ciptaan Allah SWT dalam menciptakan perkara-perkara ini dan perkara ini sampai kita boleh lihat secara teliti, cikgu. Betul. Dan sangat unik kan kejadian manusia ini. Tapi kita tengok cikgu kadang-kadang persamaan di antara ayah dan anak, ayah dan mak itu melihatkan satu cerminan pada diri kita sendiri, cikgu. Betul. Betul. Yang mana kalau kita nak tengok apalah anak kita akan jadi nanti, tengok pada diri kita sendiri. Betul. Kalau kita pemalu, jenis pemalu, cikgu, nanti anak kita jadi pemalu juga ke, cikgu? Okey, Aiman, itu ialah ciri-ciri seperti itu dia boleh disebabkan oleh faktor fizikal, Aiman. Boleh develop lah, cikgu. Dia boleh develop, dia boleh dibangunkan. Cikgu dulu pemalu tak, cikgu? Saya sangat pemalu, Aiman. Ya ke, cikgu pemalu? Okey. Aiman, sebelum kita berhenti, Aiman, kita sikit ada ujian untuk pelajar kita. Ujian untuk pelajar kita? Okey. Macam mana? Okey, silakan, cikgu. Okey, kita buat uji minda yang kedua. Tak guna kalau belajar, tak ada uji. Betul. Sama ada faham ke tak faham. Kita ada 8 gambar dekat skrin anda. Kita minta murid-murid pada SMK Duran Tunggal untuk cuba nasib. Siapa nak bagi jawapan untuk gambar pertama dan kedua? Proses apa yang terlibat? Okey, silakan, Ain. Okey. Ain Alwani. Ya. Gambar pertama tu apa, Aimin? Organ pembiakan bagi lelaki iaitu testis. Dia masukkan sperma. Betul. Jadi ia menjalankan proses meiosis. Ya, kita jawapan Ain. Betul tak betul? Meiosis. Okey, tepat sekali. Tanya sebab dia adalah testis, iaitu organ pembiakan lelaki untuk menghasilkan sperma. Okey, Ain, gambar yang kedua, Wani. Gambar yang kedua tu apa, Wani? Gambar kedua pula menunjukkan pupu, iaitu sel soma. Dia menjalankan proses mitosis. Kita tengok jawapan Ain. Betul tak? Ya, betul. Ain Alwani pun jawapan betul. Tepukan untuk Wani.
Sebab itulah Aiman, kalau kita ketuk kuku hari ini, minggu depan panjang balik Aiman. Itulah cikgu. Kenapa dia panjang? Sebab dekat hujung kuku kita ada sel-sel soma yang membagi secara aktif secara mitosis. Mitosis. Okey. Okey, gambar yang ketiga. Siapa yang mau komen dan bagi jawapan? Proses apa terlibat? Saya, sir. Okey, Zamin, silakan. Gambar tersebut, ia menunjukkan anak pokok yang melakukan mitosis. Kita tengok jawapan Zamin, betul tak mitosis? Betul. Sebab dia adalah sel soma, dia akan buat proses mitosis. Okay, gambar keempat ni, pelik sikit je Aiman ni. Nampak macam kambing biri-biri. Nampak macam tanduk seladang. Zami, apa gambar nombor 4 ni sebenarnya? Gambar keempat tersebut menunjukkan ovari. Organ bagi wanita. Ia melakukan proses meiosis untuk ovum. Okey, pandai. Jawapannya adalah proses meiosis. Zamin ni memang pecinta wanita lah kalau kat sekolah tu. Jadi tumpuan gadis-gadis. Jadi dia memang tahu gambar ni adalah gambar sistem biakan wanita. Dan ini ialah ovari Aiman. Dia menghasilkan ovum. Okey. Gambar yang kelima dan keenam. Siapa nak jawab? Silakan. Ada siapa? Kita ada Tok Sidang kita tadi. Sila Talib. Okey, Tok Sidang silakan. Gambar yang kelima. Okey, yang untuk gambar daun sir, dia sel soma, jadi dia buat mitosis sir. Okey, betul. Mitosis jawapan Talib. Gambar yang keenam tu Talib, apa cotton bud ke tu? Okey, gambar yang keenam tu ialah enter sir. Enter ni merupakan organ pembiakan bagi tumbuhan jantan. Jadi dia membuat meiosis sir. Okey, betul. Jadi apakah hasil daripada meiosis pada enter, Talib? Dia menghasilkan debunga sir. Debunga. Okey, jawapan Talib tu betul tapi kena upgrade sikit Talib untuk jawapan markah penuh. Jawapannya adalah butir debunga. Boleh Talib? Okey, boleh sir. Okey, alright. Dan gambar yang ketujuh dan ke-8. Siapa suka rela nak jawab? Saya nak jawab, sir. Okey, Lee. Akhirnya dapat dengan suara Lee kan? Okey, Lee. Gambar ketujuh tu gambar apa, Lee? Gambar tujuh menunjukkan rambut, sir. Okey, rambut. Jadi macam dia rambut buat proses macam rambut apa? sir je tu. Itulah rambut sir ke Lee? Okey, Lee cakap proses mitosis betul. Okey, sebab itulah kita terpotong rambut. Hari ini, sebulan akan datang dia akan panjang balik. Kenapa panjang Aiman? Sebab proses pembahagian mitosis tadi. Okey, dan gambar yang terakhir yang ke-8 Lee, teruskan Lee. Gambar 8 menunjukkan stoma melalui proses mitosis. Okey, dia buat proses mitosis. Bukan tu. Fatin nak bagi jawapan lain. Lee sebenarnya itu bukan stoma. Itu adalah ovule. Ovule itu adalah sistem pembiakan bagi betina dekat tumbuhan tau, Lee. Okey. Baik. Okey, terima kasih Fatin. Kalau dia ialah ovule, dia akan menghasilkan meiosis, betul tak, sir? Okey, jadi jawapan dia ialah ovule yang dihasilkan oleh ovari pada organ pembiakan bagi tumbuhan. Jadi terima kasih Fatin. Inilah semangat dalam kekitaan kita dalam satu kelas, satu sekolah. Okey. So terima kasih Fatin, terima kasih Lee. So jawapannya memang betul iaitu proses meiosis untuk menghasilkan ovule. Kalau cikgu tak datang sekolah nanti cikgu jangan bimbang cikgu. Okey. Sebab kita ada Syairah. Aduh. Okey cikgu, kita berehat seketika. Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Lepas ni ada aktiviti yang mungkin cikgu nak buat bersama dengan murid sebentar lagi. Kita berehat seketika. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, kita nak sembang-sembang sikitlah dengan Tinesh. Tinesh, apakah pakaian yang anda sedang pakai sekarang ni Tinesh? Boleh cerita kat kita sikit tak? Nampak special hari ni. Ini pakaian tradisional orang India. Wow. Kalau biasanya pakai waktu bila ni? Semasa perkahwinan atau
Sembayang. Oh, tak lama dah tu cikgu. Ya. Nampak Tines nanti jangan lupa jemput saya waktu hari perkahwinan nanti Boleh Dia dah ada girlfriend dah, Aiman. Ya cikgu? Ya, saya tahu. Oh, okey. Bocor rahsia kan, Bocor cikgu? rahsia. Okey, baik. Terima kasih Tines. Kita seronok cikgu sebab murid-murid kita semangat. Dalam Betul. kelas pun mereka pakai pakaian yang hebat-hebat cikgu ya. Betul. Nak tunjukkan motivasinya mereka nak menduduki SPM pada tahun ini, Aiman. Oh, kita okey. kena bersaing dan juga berjuang sehingga kehasilan penamat, Aiman. InsyaAllah. Betul cikgu? Betul. Okey, jadi sekarang ni cikgu kita nak kenal dengan lebih lanjut berkaitan dengan sel mitosis cikgu. Ya, betul. Pembahagian sel Okey. mitosis, Aiman. Silakan cikgu. Okey. Jadi murid-murid kita dah tahu dah tadi ada dua jenis pembahagian sel. Yang pertama ialah mitosis dan juga meiosis. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses mitosis itu berlaku dalam badan kita. Okey. Jadi mitosis ini ada 4 fasa ya, Aiman. Kita boleh pecahkan ada 4 fasa yang dinamakan sebagai profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey, cara nak ingat, Aiman. Mudah saja, formulanya ialah PAK-MAT. PAK-MAT. Okey, P adalah untuk profasa, M untuk metafasa, A untuk anafasa dan juga T untuk telofasa. Dan gambar-gambar yang Serimi kongsikan pada hari ini ialah dalam buku teks yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jadi murid-murid kat luar sana jangan risau, boleh jadikan buku teks sebagai rujukan kita pada hari ini. Okey, Aiman dah bersedia belum? Saya dah bersedia cikgu. Kita akan pergi satu persatu, profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Bagaimanakah kromosom memainkan peranannya dalam pembahagian sel ini. Jadi, kita mulakan dengan proses profasa. Okey. Okey, semasa profasa ini, Aiman, kromosom sebenarnya kalau kita lihat pada gambar rajak ini, Aiman, okey, asalnya dia adalah satu je, Aiman. Oh. Okey, Asalnya satu. Dia satu je, Aiman. Tetapi dia berlaku proses replikasi DNA. Okey. Dia akan berganda menjadi 2 kromosom macam ini, Aiman. Oh. Okey. Dan ini kita namakan dia sebagai kromatid. Satu ni kita nama sebagai kromatid. Bila dia bergabung, dia dah berganda macam ni, dua, Aiman. Macam rama-rama ni, Aiman. Okey. Kita nama dia sebagai kromatid kembar, Aiman. Kita namakan dia sebagai kromatid kembar. Dan kromatid kembar ini, dia akan bercantum dekat kota bulatan warna hitam, Aiman. Dan dia ada nama. Okey, siapa murid-murid yang nak bagi contoh, apakah nama struktur yang warna hitam ini? Silakan. Ada tak? Syahira? Okey. Saya, sir. Alright, teruskan Syahira. Nama ni yang bulat dekat tengah-tengah tu adalah sentroma, betul tak? Betul. Terima kasih. Okey, jawapannya ialah sentroma, Aiman. Dia akan menghubungkan antara kromatid dan juga kromatid. Dia akan membentuk kromatid kembar. Okey. Dan semasa ini juga, Aiman, kita punya membran nukleus akan menghilang dan satu lagi unit yang penting kita namakan sebagai gentian gelendung, Aiman. Jadi gentian gelendung ini dia macam satu struktur fiber atau getah. Dia sangat fleksibel. Dia boleh memanjang ataupun boleh memendek. Jadi fungsinya adalah untuk membantu pergerakan kromosom. Okey, itu saja profasa, Aiman. Okey, ingat membran nukleus menghilang, awak tengok gentian gelendung mula terbentuk. Itu adalah profasa. Okey, gambar yang kedua ialah metafasa. Okey, metafasa ni, Aiman kena ingat meta ingat sata. Sata ingat meta. Meta ingat apa? Meta ingat sata. Sata. Jadi metafasa, Aiman tengok je perkataan meta, Aiman kena ingat perkataan sata. Di mana kromosom kembar ini akan tersusun atau beratur pada sata khatulistiwa. Mana sata khatulistiwa tu, Aiman? Iaitu di tengah-tengah kromosom kita ini. Okey. Jadi dia akan metafasa, kromosom ni akan beratur atau tersusun pada sata khatulistiwa dan kita punya gentian gelendung ini akan melekat pada mana? Pada sentroma yang warna hitam tadi Serimi tunjuk tadi tu. Okey. Dia akan melekat pada sentroma kat sini. Okey. Boleh sambung, Aiman? Boleh, cikgu. Okey, dah tahu meta. Meta ingat sata. Okey, murid-murid kat luar sana pun ingat meta ingat sata, sata ingat meta. Dan yang seterusnya ialah anafasa. Jadi, Aiman, macam mana ingat anafasa ni? Okey, murid-murid sekalian boleh ingat perkataan ana itu ingat macam anak-anak. Okey. Anak-anak kan suka berlari ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi anafasa kita dapat lihat di mana kromosom kita akan berpisah. Ni tadi nama ialah kromosom atau kromatid kembar, dia akan terpisah. Sentromanya akan terbelah kepada dua, membahagi kepada dua dan menyebabkan kromatid ini bergerak ke kutub
dan bergerak ke kutub. Macam ni. Jadi dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan. Sama ada kiri kanan ataupun kadang atas dan juga bawah. Kita nama sebagai kutub jadi Aiman ingat, ana saja sentroma akan pecah dan dia mula bergerak ke kutub yang bertentangan. Sebab anak suka berlari. Betul Aiman? Betul cikgu. Yes, dan gambar yang keempat atau proses keempat namanya adalah telofasa. Okey. Aiman, telofasa ni dia ambil perkataan telur. Telur ni Aiman bayangkan macam telur ayam. Telur ayam macam mana bentuknya Aiman? Bentuknya bujur cikgu. Bujur bulat-bulat kan? Betul. Okey, macam itulah juga semasa proses telofasa murid-murid sekalian. Daripada satu sel, kita punya kromatit tadi dah sampai ke kutub bertentangan. Membran nukleus akan terbentuk semula dan sitoplasma akan mencerut. Masuk mencerut tu dia akan mengecil sehinggalah dia akan terpisah. Menghasilkan berapa sel anak? Dua sel anak. Pandai Aiman. Jadi, kromatit dah sampai ke kutub, membran nukleus terbentuk semula, sitoplasma akan bahagi kepada dua dan akhirnya akan menghasilkan dua sel anak. Aiman faham tak? Faham cikgu. Jadi kita ada berapa fasa? Kita ada 4 fasa. 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Cara ingat apa Aiman? Pak Tam. Pak Mat. Pak Tam. Pak Tak mana tu Aiman? Sebab saya teringat tadi Muhammad Zamir. Okey. Tu saya nak kata Pak Mat tu. Oh ya, salah Zamir lah kan. Okey, jadi kalau murid-murid pun dah faham, kita uji minda Aiman. Boleh cikgu. Saya nak uji Aiman juga boleh? Saya dulu cikgu. Betul. Okey, jadi kita akan buat pertandingan Dai Aiman menentang murid-murid daripada SMK Duran Tunggal. Are you ready? Ready. Ready cikgu. Okey, kalau ready, keluarkan handout yang Sir Remy bagi. Okey. Okey. Tapi cikgu, saya boleh pakai talian hayat cikgu? Mungkin tidak boleh. Boleh ke? Tak boleh. Cikgu, saya ke sana cikgu. Okey, silakan Aiman, kita jaga jarak sosial kita. Saya punya talian hayat saya abang-abang kamera saya nanti. Boleh. Abang-abang kamera memang kita tahu hari ini memang hebat dan mereka belajar sains memang A. Betul cikgu. Okey, jadi kita akan tengok juga pelajar boleh keluarkan juga. Boleh buat sekarang dalam kiraan 1, 2, 3. Pertandingan mitosis 2021. Okey, mana satu pula. Kita ada profasa, kita ada metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey. So Aiman tampal tengok gambar tadi macam mana proses mitosis berlaku. Okey cikgu, saya cuba cikgu Okey. Okey. Lepas tu sini cikgu. Terbalik cikgu. Okey. Bos Aiman dalam perkataan tu. Okey. Alright. Okey, sorry cikgu. Okey. Nanti kita tak tahu pula jawapan tu betul atau salah, Aiman. Okey. Okey. Betul lah. Okey. Bang, betul bang Kita pun tak tahu jawapan tu betul atau salah kan? Okey. Ni adalah jawapan Aiman. Tepukan untuk Aiman. Okey, murid-murid SMK Tunggal dah siap belum? Dah siap belum? Dah. Okey, kalau dah tertunjuk jawapan murid-murid, kita akan bandingkan dengan jawapan Abang Aiman. Ya. Belum tampal lagi. Okey, cepat tampal, Lee. Okey, Lee belum tunjuk lagi. Okey. Alright, kita ada profasa. Tengok jawapan Aiman. Kromosom tebal. Genteng liur terbentuk. Metafasa, dia berbaris pada sata khatulistiwa. Gambar yang ketiga ialah kromatit terpisah dan juga bergerak ke kutub bertentangan. Dan gambar yang keempat telofasa menghasilkan dua sel anak. Jawapan Aiman betul tepat. Cikgu. Ya Allah, ya Tuhan, pandangnya Aiman ni. Alhamdulillah cikgu. Saya nak keluar sekejap cikgu boleh? Boleh. Saya nak tukar kod warna putih. Sebab Sebab saya nak jadi doktor cikgu. Doktor. Okey cikgu. Jadi kita memang perlukan banyak doktor sekarang ni Aiman. Sebagai frontliner kita. Mereka dah penat bertugas. Kita harapkan sokongan kita semua. Betul. Mungkin Aiman boleh jadi doktor juga. Okey cikgu. Jadi kalau kita tengok tentang proses keadaan metafasa, anafasa, telofasa ni cikgu, inilah satu yang kita lihatkan kejadian dalam mitosis cikgu. Mitosis. Okey cikgu. Jadi kita ada sedikit masa lagi Aiman. Ada cikgu, murid-murid dekat SMK juga jawapan ni semua dah betul. Okey. Kita nak uji murid dekat rumah. Okey. Adakah mereka dapat membezakan antara profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa? Okey, murid-murid dekat luar tengok skrin TV anda. Okey, gambar yang pertama ini dia beratur pada sata khatulistiwa. Jawapannya apa? Jeng. Jawapannya adalah metafasa. Okey, so dia daripada sata khatulistiwa.
Tiwa. Gambar kedua, gentian gelindung terbentuk, membran nukleus menghilang, kromosom menebal dan juga memendek. Apa jawapan dia? Jawapannya profasa. Dan gambar yang ketiga, tengok daripada satu sel terbelah jadi dua, macam dua telur berbeza. Ni proses apa? Jawapannya ialah of course lah, telur fasa. Dan yang terakhir, kromatik dah berpisah ke anak-anak nak bergerak lari ke kiri kanan. Jawapannya ialah anafasa, Aiman. Jadi senang tak mitosis ni? Seronok cikgu. Kita boleh faham. Jadi kita ingat Pak Mat iaitu profasa, metafasa, anafasa dan yang terakhir telur fasa. Telur fasa. Bijak Aiman. Boleh jadi doktor Aiman? Boleh cikgu Ya, boleh dah. Okey, mungkin cikgu nak bagi nasihat sikit dekat murid-murid kita yang mungkin one day nanti jadi doktor cikgu. Ya. Senang pergi ke hospitality free cikgu. Betul. Silakan cikgu. Okey, jadi kepada murid-murid yang berada di seluruh Malaysia, tak kira di mana ju anda berada, jadi belajarlah sains, okey, mendalami ilmu sains supaya nanti anda boleh keluar sana menjadi seorang pakar perubatan ataupun pekerja daripada pusat kesihatan, Kementerian Kesihatan, supaya apa Aiman? Supaya kita dapat menyediakan pelapis-pelapis negara yang akan meneruskan perjuangan frontliner-frontliner kita yang telah bertukus hari ini. Bukan setakat berhenti hari ini saja, tetapi insya-Allah lah mereka lah yang akan menjadi pelapis kepada masa akan datang, Aiman. Ya, betul cikgu. Jadi nampak saya tengok cikgu punya semangat tu pun orang kata apa, dah memberikan kita satu aura yang kuat untuk kita jadi itulah seorang peranan seorang guru. Kita bagi motivasi kat mereka supaya mereka menjadi lebih baik daripada semalam. Okey. Ini cikgu saya ke cikgu BM? Kita berehat seketika cikgu. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu. Cikgu cuba tengok sikit cikgu. Kalau saya rambut kerinting okey tak cikgu? Sebab saya tengok orang rambut kerinting ni kadang smart juga cikgu. Betul. Jadi kalau kerinting itu Aiman, dia juga disebabkan oleh genetik juga Aiman. Genetik. Dan ia tak boleh nak ditukar Aiman. Dia kekal. Contohnya kalau Aiman rambut kerinting, kita nak luruskan pergi rebonding, sampai masa nanti dia akan kerinting balik Aiman. Sebab apa? Dia dah terletak dekat dalam genetik kita Aiman. Itu gen cikgu Yes, betul. Dia yang paling kecil cikgu Betul, yang paling kecil sekali. Dia bawa maklumat pewarisan yang kita wariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Saya satu lagi cikgu, saya nak muka macam Lee. Muka macam Lee. Okey. Saya nak putih macam Lee. Jadi saya tak boleh nak bantu Aiman, melainkan Aiman kena pergi Korea lah, kena buat plastik surgery. Guru je Aiman Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey. Baiklah, kita tadi dah belajar tentang mitosis je Aiman. Sekarang ni kita sambung lagi sikit lagi tentang meiosis ni. Okey. Jadi meiosis ini macam saya terangkan pada mula-mula tadi, dia ada sebanyak 2 kali pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Proses ni masih sama lagi, profasa, metafasa dan juga anafasa dan juga telofasa. Bezanya kalau meiosis 1 dia ada satu belakang dia. Profasa 1, metafasa 1 dan seterusnya. Kalau meiosis 2 dia akan ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan seterusnya Aiman. Tu dia perbezaan dia Aiman. Dan okey, kita akan terangkan satu persatu dengan cepat Aiman sebab murid-murid pun dah belajar dah pun. Kita hanya flashback balik, okey. So profasa 1 ini dia macam proses mitosis juga Aiman. Okey cikgu. Tetapi ada sedikit perbezaan dekat sini, dia akan berlaku pasangan kromosom homolog. Macam saya cakap tadi, kromosom homolog ni adalah satu daripada ayah, satu daripada ibu. Maksudkan kita. Jadi ke Aiman. Dalam badan Aiman ada satu kromosom pada ayah, satu kromosom pada ibu. Jadi kita namakan dia sebagai kromosom homolog. Apa yang jadi kat sini Aiman, akan berlaku satu proses di mana satu segmen DNA dengan satu segmen DNA ini akan bersilangan Aiman macam ni. Bersilang. Okey, maafkan saya. Okey, macam ni. Satu segmen DNA kaki dia ni dengan kaki ni akan bersilang macam ni Aiman. Okey, dan apa nama proses ini? Siapa nak jawab? Saya, sir. Okey, Wani, apa dia? Proses itu dinamakan proses pertukaran maklumat genetik, sir. Okey, itu jawapan bagi Wani. Sebenarnya Wani bukan jawapannya tu. Proses ni adalah proses pindah silang. Pindah silang. Pindah silang. Dan apa dia punya fungsi iaitu pertukaran maklumat genetik. Faham tak Wani? Faham, sir. Okey, alright. Jadi itu dinamakan sebagai pindah silang. Jadi macam mana pindah silang Aiman? Yang Wani, genetik ini akan bertukar. Okey, saya letak kat sini.
Okey, dengan sini dia akan saling bertukar macam ini, Aiman. Oh. Macam ni, Aiman? Dia tukar kaki dia, cikgu? Yes. Aha. Alright. Dia jadi Okey. macam ni, Aiman. Kenapa jadi macam ni, Aiman? Dia adalah tukar genetik, betul? Betul. Fungsinya adalah untuk menghasilkan variasi pada gamet, Aiman. Nanti bila dia terpisah nanti, Aiman, kita akan nampak 4 gamet yang berbeza, Aiman. Oho. Sebab itulah kalau kita datang daripada mak ayah yang sama, kita ada 5 orang adik-beradik contohnya. Kita akan tetap ada perbezaan ciri-ciri. Ada Okey. yang kulit cerah sikit, ada yang gelap, ada yang tinggi. Kenapa jadi macam tu, Aiman? Disebabkan oleh proses pindah silang ini, Aiman. Oh. Sebab wujudnya variasi. Faham tak, Aiman? Faham, cikgu. Okey, saya Aiman dan murid-murid kat luar sana semua faham. Dalam adik-beradik, cikgu siapa paling handsome, cikgu? Okey, kalau adik-beradik yang paling handsome, saya rasa tak ada lain saya. Tak faham yang lain ni. Okey, sebab saya yakin memang saya yang paling handsome sekali. Kalau macam tu, maknanya pertukaran maklumat tu berlaku dengan tepat dengan juga? paling cantik sekali. Dengan Aiman. paling cantik sekali. Yes, pindah silang nama dia. Pindah silang. Okey, cikgu. Teruskan, Aiman. Silakan. Okey, seterusnya ialah proses metafasa 1 macam saya cakap beratur pada sata katulistiwa. Jadi kromosom beratur sesuai pada sata katulistiwa. Okey, seterusnya ialah anafasa 1. Okey, anafasa 1. Jadi apa jadi ke anafasa 1 ni? Okey. Terjadi Okey, Syahira. Kenapa, Fatin? Boleh tak saya nak terangkan fasa anafasa 1 ni dan telur fasa 1? Okey, boleh. Tapi dengan cepat. 1 minit je, Fatin. Okey. Bagi anafasa 1, apa yang berlaku dekat situ? Akan berlakunya gentian gelendung ini mengecut dan juga memendek. Kromosom hormonal tu dia akan terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Selepas itu terjadinya telur fasa 1. Apa yang berlaku di telur fasa 1 itu adalah kromosom hormonal ni dia telah sampai di kutub bertentangan dan sitoplasma itu akan mengecut dan menjadi kepada 2 anak. Selepas itu bila dah jadi kepada 2 anak, apa yang jadinya bilangan kromosom anak dia tu dia akan jadi separuh daripada sel anak. Separuh daripada sel anak tau. Okey, dan maka berakhirlah apa namanya? Meiosis 1 dan bermulalah meiosis 2. Ya Allah, ya Tuhanku. Cikgu dah boleh rehat, cikgu. Betul lah. Cikgu dah boleh rehat. Kita dah ada pelapis cikgu dah, Aiman. Tapi bergegar kamera dia, cikgu. Dia punya excited tu terangkan tu, Aiman. Okey, cikgu jadi seterusnya. memang betul apa yang telah Fatih terangkan. Kita sambung dengan meiosis 2, Aiman. Okey. Meiosis 2 kita mula dengan profasa 2. Bagus kan? Pelajar perempuan ni sangat aktif. Betul, cikgu. Dekat sekolah pun mereka excited nak menerangkan. Okey. Okey, jadi fasa 2 ni sebenarnya dia sama macam proses pada mitosis tadi, mula-mula tadi. Di mana kita tengok gentian gelendung akan mula terbentuk, membrana nukleus akan hilang, kan? Kita akan masuk ke proses yang seterusnya iaitu metafasa 2. Okey? Okey. Talib. Oh, Talib pula. Tadi cakap dalam perempuan. Dia tercabar, cikgu. Lelaki tercabar. Kita Okey, bagi sila peluang Talib. Talib juga. Talib nak terangkan ke apa ni? Kena tandas. Sila, Talib. Terangkan. Okey, teruskan Talib. 1 minit. Untuk metafasa 2 ni, seperti yang saya cakap, kita ingat SATA. SATA tu ialah satu katulistiwa di mana kromosom akan tersusun di sata katulistiwa dan gentian gelendung akan melekat di sentroma. Okey. Saya setuju ya, Arif. Hidup Tok Gaduk, Tok Gaduk pula. Tok Sidang. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah anafasa 2. Seperti yang saya cakap, ingat anak-anak akan berlari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. So, semasa anafasa 2 ni, sentroma akan membahagi 2 dan kromatik akan bergerak ke arah kutub yang bertentangan, iaitu sama ada ke atas dan ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. Okey, betul. Dan yang terakhir Talib, telofasa 2. Okey, ialah telofasa 2. Apabila kromatik telah sampai ke kutubnya, sitoplasma akan mencekut dan akan menghasilkan 4 anak yang dipanggil sebagai gamet. Syarat bilangan kromosom dalam set anak mestilah separuh daripada bilangan kromosom daripada sel induk. Okey, betul lah jawapan Talib. Penerangan ini sangat jelas. Lagi sekali, tepukan untuk Talib. Ya Allah, ya Luar biasa, cikgu. Tuhanku. Dua-dua hebat. Betul. Lelaki hebat, perempuan pun hebat. Betul, memang hebat. Saya rasa macam senang jadi cikgu lepas ni. Okey, dah ada pelapis jadi cikgu juga.
Okey, dan kita ada Okey, penutup, cikgu. Aiman. Okey, dan ini adalah perbandingan antara mitosis dan juga meiosis. Kita tinggalkan kerja rumah untuk murid-murid kita, Betul. cikgu. Boleh? Boleh. Kita Mereka biarkan. kena cari perbandingan di antara persamaan dan juga perbezaan mitosis dan juga meiosis. Nanti jangan lupa upload dekat Facebook dan Instagram juga. Betul, nanti sering ni boleh check. Okey? Okey, cikgu. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Cikgu Raimi dan murid-murid kita yang luar biasa sempoi lah, cikgu. Dari SMK Durian Tunggal Melaka. Nanti one day mesti nak jumpa dengan anda semua. Memang awesome. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih murid-murid. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mat Sani bin Abdul Jalil dan isteri Zaitun binti Husin. Ibu bapa kepada Muhammad Zamir bin Mat Sani. Kami sekeluarga berharap anak kami memperolehi keputusan cemerlang SPM 2021 tahun ini. A+ terutama subjek sains. Hai, saya Linda Kwan, ibu dari kepada Lee Song Yu. Saya berharap keputusan anak saya untuk tahun ini, SPM ini, boleh mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya di bidang sains. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katmiza binti Dahlan, ibu kepada Fatih Farhana binti Gapar. Harapan saya, semoga Fatih Farhana dapat A+ dalam subjek sains SPM tahun 2021.